A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, syukur ya. Tahniah. Oh, Puan Zainun dari Singapura yang orang pertama yang menyapa Tok Abah. Wow, ya. Jarang berlaku ni. Terima kasih Puan Zainun ya, aja ya, dan of course ada kita punya Ladybird Move On. Orang yang kedua menyapa Tok Abah. Ya, lepas tu Fauziah Nayan, ya, Suryati, Misa Deni, Nita Azmi, ini semua orang yang apa ni awal-awal ya. Awalin Suryati, Cik Nun Abu Bakar, apa Yusnita Syawal, Mazlan, Ratna Laili Ani, Puan Zainun tadi tu, Miza Deni dah sebut, Nur Akila, Suryati Ahmad, Natasha, Felita Ubara, Khairul Haryadi, ya, Saidi Lamid pun dah masuk, Wan Cik Zalina, Lita Belita, Salwati Uti, Suryati tadi, Farida, Joha Joib pun dah ingatkan kita untuk sedekah subuh. Oh, like dan share ya, segera like dan share. 16 7 ko 16 7 ya, 16 7 ko. Oh, pun lama dah tak timbulnya 16 7. Hasna Mukmin, Harul Nazri, Siti Aziza, Suryati dah sebut tadi, Ezrina Adam, Puan Zainun sudah, Lita Abu sudah, siapa ni, Syafiq Suhaimi, ni baru sebut, Syekh Muhammad Ridwan, Khairun Nisa, ya, Harul Hazri, Maimunah Cekna, Nurul Ain Nabila, Hasnisa Hasan, Zizah, ya, Zizisah Didi, Lizisa Dizi, Nani Triana, ya, Fatina Bila, Letawa tadi dah sebut, Khatimah, Hanisa Hasan, Litawa dah sebut, Maimunah, Maimunah Ehsan Iman, ya, Maimunah Iman, Saidi Lamid dah sebut tadi, Zarus Ismail, Kas Official, Patch Adam Story, Abdullah Property, Abdullah Property kau. Lepas tu Asma Maknoh, Intan Sumayah pun dah ada, terima kasih, Masyita Suja, ya, Syamsinar Sa'ad, Muhammad Nabil, Ros Putih, ya, Melati Kumelati, ya, Erin Kath Yusof, Tabung Korban pun dah masuk, Mazlan, ya, Mazlan Ramaya, Syarul Nizam, Wan Muhammad Malikin, ya, Tokman, ya, Tokman dah masuk, Sarifah Fafa, ya, Mazlan Rumai tadi tu, Syarul Nizam, Wan Muhammad Malikin, Tokiman, ya, Aini Kimono, Jimmy Labata, Rafidah Hasan, Syam, Tan Haji, Nia Ana, Intan Sumaya tidak sebut, Zuraida, Zakaria, Siti Aftakula, Syamsul Nizam, Intan Sudah, Khatijah Harun, Amin Kecik kedua, Sabri Das, Rahimah Jalil, ya, Khairun Nisa Abdul Wahab, ya, Ismail Chan, Nurashikin Osman, ya, G Fazil, oh, G Fazil pun ada. Oh, ada ya. Baca Adam Story dah sebut tadi. 166 orang dah share. Tolong like dan share ya. 200 share je, kita terus sambung ya perbincangan kita dengan segera. Ya, Dunia Derin, ya, Jawariah Senen, MFJ Fidah Rocky, tu dia. Pelik-pelik lah orang ni ya. Anissa Hasan. Ya, siapa lagi? Ni Tabung Korban lagi dah sebut ya. Jawada pun dah jalan ni. Jawada yang rajin share dengan kawan-kawan dia. Terima kasih. Jazatjar, Azizah Ismail, Daimah Jumaat ya. Dan sahabat-sahabat kita yang lain lah ya. Dan 164 like dah share cepat-cepat. Azizah Ismail dah sebut, Encik Jejai dah ada, Alwi Ismail, Aidila Ain, ya, Asmana, ya, Asmana Mana, Kamaria, ya, dah 240, melengpat 243.
Tok Abah janji more than 200 shares kita continue. Dan kita ini bercakap tentang kenapa azam tahun baru kita terbantut bahagian yang keempat. Kau dah 4 hari dah. Ya, mungkin besok yang terakhir kot ya. Sebab kita masih ada lagi 10 poin ya. Ataupun lebih. Punca. Kenapa sibuk bincangkan punca kegagalan? Sebab bila kita dah tahu punca, kita terbalikkan isu itu, maka dia akan jadi kaedah untuk mencapai azam kita. Contoh, yang pertama, kenapa kita terbantut? Kurang berdoa. Dia punya masalah pertama, kurang berdoa dan mohon bantuan dari Allah. Maka solusinya, lebihkan berdoa. Taat perintah Allah, lebihkan berdoa. Nampak tak? Ya, dan ramai orang terlupa nak berdoa dalam mencapai azamnya. Nak diet, nak rajin kerja, nak berhenti sakokok, nak lebih disiplin, ya. Nak mulai exercise, nak kuruskan badan, nak hidup sehat, nak ada nak mula mencari kawan, nak berumah tangga, nak beli rumah. So kena berdoa lah. Kena berdoa ya. Jangan sekadar pasang niat sahaja gitu ya. So mudah-mudahan kita dah dalam landasan betul. Ya. Dan of course program kita hari ni dibawakan oleh di samping of course minuman biasa lah kan ya, minuman coklatih yang menyebabkan kita sehat, minuman lazat dan sehat, dan insyaAllah dia membawa impak yang positif, kesan-kesan positif, rentetan amalan positif. Tok Abah tidur malam tadi 2.30 kot ya, dah sejak buat nota dalam pukul 12 cucu naik tobat. Nak sweep, nak tidur, kena Tok Abah dokong kot sekejap, lepas tu turun ya. Tok Abah duduk tingkat atas. Alah, tiga kali mak dia, anak Tok Abah kena bawa cucu yang comel ya. Dia 2 minggu lagi dia punya birthday. Dah mula ni 3 minggu lagi. Maka tu yang dia lain macamnya, nak cukup 2 tahun. So lain macam. Memang budak baik, budak comel kalau masa aman. Budak mencabar bila buat meragam. Dia nak sleep, tapi sibuk ya, nak Tok Abah dokong ya. Alah, comel. Tok Abah doa panjang umur untuk dapat melayan kerana cucu-cucu ni. Amin ya rabbal alamin. Dan of course dapat kita memberi manfaat lah pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan of course program kita dibawakan oleh ini penting ya, webinar yang Tok Abah akan kendalikan pada 23 Februari ya, webinar motivasi dan kesuntukan pekerja. Malahan Tok Abah dapat juga jemputan yang serentak ya, daripada Brunei, daripada beberapa agensi, daripada JAKIM sendiri, itu JAKIM tentang kepimpinan, daripada beberapa agensi yang Tok Abah offhand tak ingat. Bagaimana ni awal tahun kan, awal tahun walaupun dah masuk bulan 2 ya, motivasi kerja dan motivasi dan macam mana naikkan motivasi. Dan Tok Abah selalu ulang dan ulang, you must be happy, you must be motivated to give your best. If you are not motivated, you tak seronok, tak bahagia ya, tak ceria tiap-tiap hari, maka sukar nak menyerlahkan prestasi yang terbaik. Maka kalau kita tak menyerlahkan prestasi yang terbaik, kita tidak dapat memenuhi salah satu ciri integriti. Orang yang bekerja tanpa integriti, takut-takut tak dapat pahala. Orang yang bekerja tanpa integriti, tak ikhlas, tak jujur, tak buat yang terbaik, takut-takut tak dapat pahala. Takut-takut ya. Kita tak tahu ni Allah punya penilaian, Allah yang tahu kan. Cuma Allah amat sayang hamba-Nya bila buat apa pun dengan terbaik. 23 Februari Tok Abah terangkan ya, bagaimana nak ubah paradigma tentang kehidupan dan kerjaya. Hidup dan kerjaya ni kena diserasikan, kena diintegrasikan ya, because semua kecemerlangan bermula di rumah. Kehebatan bermula di rumah, kepemimpinan bermula di rumah, sedekah bermula di rumah. Dan tahniah untuk mereka yang pagi tadi dapat sedekah subuh dan buat tiap hari ya. Masih ada masa ni ya, subuh lebih kurang ada 20 minit lagi. So bergerak sekarang, tak apa, tinggalkan kejap majlis ni, pergi ambil duit atas pagar tu, duit dalam wallet, duit dalam bag yang awak masukkan dalam tabung di rumah. Niatkan, wahai ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekah ini untuk mak, ayah, adik-beradik, keluargaku, atuk, nenek, mertua, ipar, duai ya, yang masih hidup ataupun sudah tiada. Dan of course ya Allah, aku ada masalah ni. Salah satu kealpaan kita ialah yang kita terlupa berdoa semasa bersedekah. Sebab pesan ulama, antara waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, waktu sedekah ya.
Bukannya kita trade off dengan Allah, bukan. Tapi dah itu pesan Nabi. So kita pun kata tu amalkan. Mudah-mudahan Allah redha, ya, dapat mardatillah. Alright. Dan of course program kita sentiasa dibawakan oleh tabung korban. Jom kita menabung dan untuk berkorban pada musim yang akan datang ni, ataupun akikah. Ya, satu sistem penabungan yang sangat cantik, yang sangat clean, easy, user friendly, ya, yang dipantau oleh bank negara, diuruskan oleh bank negara, dan ada panel syariah, ya, panel agama, ustaz Atta yang memantau perjalanan agar semuanya ikut syariah, ya. Jadi kita tak adalah dakwa-dakwi kita seronok, dan pengagihan daging pun dibantu oleh rangkaian hypermarket Maidin yang terpilih seluruh negara. Cantik kan? Cantik. Jom. Tok Abah dia punya dutanya dan jurucakapnya. Jom sama-sama, ya. Tok Abah pun mudah-mudahan ada rezeki kali ini untuk berkorban, ya, untuk musim yang akan datang ni, ya, insya-Allah. Dan korban ini dilakukan di Malaysia. Ramai orang juga mengajak kita berkorban di luar negara. Mungkin lebih murah sikit, tapi yang lebih afdal di Malaysia, di negara sendiri. Lebih afdal lah, ya, kata para ulama yang kita rujuk. Google, jangan dengar je cakap Tok Abah. Google, Tabayun, check it out. Supaya kita yakin, ya. Oh ya, sebelum terlupa, semalam, ya, perginya salah seorang sahabat karib Tok Abah, masa dia sejak belajar sampailah bekerja sampailah akhir hayatnya, iaitu Allahyarham Profesor Madya Dr. Haji Azhari Ismail, my classmate masa kat universiti, ya, sebentar. Lepas tu sama-sama bertugas di PPPL, Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan UPM, dan semalam beliau dijemput oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Ada laporan kata 9.40, tapi mungkin yang lebih tepat mungkin 10.40 kot. 10.40 pagi. Salam takziah kepada keluarga Allahyarham, sahabat karib kita dan guru kepada ribuan manusia di Malaysia. Ya, beliau seorang pensyarah yang extraordinary, ya, orang yang sangat baik, sahabat yang sangat baik, sahabat yang sangat peka, sangat cakna, sangat mengambil berat tentang kawan-kawan, pemurah dengan asetnya, pemurah dengan ilmunya, pemurah dengan nasihatnya, pemurah dengan gurauannya dan komen-komen positif. Tapi orang yang sangat jujur, yang kalau bercakap memang lillahi ta'ala lah, ya. Dia tak ada sorok-sorok, ya, cakap direct. Kalau tak betul dia kata tak betul, tapi dengan cara yang hikmah. Luar biasa, ya. Allahyarham Dr. Haji Azhari Ismail, ya, sahabat kita, guru anda, guru saya jugalah. Beliau tak salah Tok Abah meninggal pada umur 72 tahun. Ya, my classmate sekejap di Universiti Melaya di Fakulti Pertanian. Itu dia. So kami sama-sama di Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan UPM, Universiti Putra Malaysia, ya, Universiti Pertanian dahulunya. Baik, semoga bersemadi dengan tenang di alam barzah, dan mudah-mudahan ahli keluarga meredakan pemberiannya. Beliau orang yang baik, ya, dan banyak jasanya kepada masyarakat, umat sejagat. Amin ya rabbal alamin. Alright, so insyaAllah. Baik, so jom kita sambung. Tok Abah berhenti kat nombor 13 semalam. Jom Tok Abah senaraikan. Apakah punca kita terbantut, terbengkalai azam? Dan I kept mentioning ada 3 kajian yang Tok Abah rujuk, kajian yang besar, ya, yang large scale study. Kajian yang pertama yang Tok Abah sendiri terlibat melakukannya 20 tahun yang lalu, ya. 5% orang yang kekalkan dia punya azam tahun baru sampai berjaya. 5%. Lepas tu ada kajian lain kata 8% yang kekalkan dia punya azam sampai berjaya. Ada yang kajian yang terbaru yang Tok Abah rujuk 12%. 12% orang yang kekalkan dia punya azam sampai berjaya. Ya, jadi kita ambil yang mana? Kita ambil yang tengah-tengah lah, ya. Jadi mungkin tak silap lah, dalam kebanyakan sampel mungkin sekitar 10% lah. Daripada 100 orang, 10 orang kot yang kekalkan azamnya sampai berjaya. Dan ramai orang, itu bukanlah buat malu, ya. Tahun depan dia punya azam apa? Tahun depan, Januari 2023. Azam saya lah untuk cuba kekalkan, cuba jayakan azam tahun 2020. Bukan ketawa lah, ya. Nak ingatkan saya, tahun 2023 azamnya ialah
nak cuba jayakan azam yang saya buat pada 2020. Wawasan 2020 saya masih belum tercapai. Wawasan 2020 kau 3 tahun yang lalu masih belum tercapai. Tak payah sebutlah apa dia. Buat malu company je kata cerita orang Belanda tu, malukan company. Malu company. Nombor 2, satu, kurang doa. Kedua, azam yang tak realistik. Nombor 3, gagal mengaku kelemahan kita dan sibuk salahkan orang lain. Macam mana nak berjaya? Nombor 4, gagal menilai ataupun memantau, tak ada tracking, tidak buat evaluation. Jadi kita kadang-kadang terlepas pandang, terlupa pun azam kita. Nombor 5, kurang perancangan yang rapi. Big why ada, tapi perancangannya tak cantik. Nombor 6, tak yakin pun. Aku buat azam je, tapi aku rasa payahlah. Ikut statistik pun 5% aja yang dia diremehkan oleh statistik di dunia. Dia kata, majoriti orang tak dapat. Aku pun masuk majoriti. So, not bad lah aku ni. Aku masuk golongan 90% yang gagal mencapai azam. Tak apa. Tak yakin. Nombor 7, sebab yang kabur, kenapa nak capai azam? Dia punya, tak ada kata orang tu, pautan emosi, emotional attachment. To the New Year resolution tu, resolusi tahun baru tu. Nombor 7. Nombor 8, tak sabar. Larian maraton dia buat macam larian 100 meter. Pancit tengah jalan, burn out. Terlampau kalang kabut, tak sabar. Kata sahabat dari Melaka. Nombor 9, tak fokus kepada isu pokok. Masalah pokok, tapi fokus pada yang remeh-remeh, yang furuk-furuk, yang cabang-cabang, yang ranting-ranting. Akhirnya matlamat asalnya tak tercapai sebab sibuk cerewet dengan yang kecil-kecil, yang besar terlepas pandang. 9. Nombor 10, banyak sangat fikir, kaji, risau, tak bertindak. Ini analysis paralysis. Terlalu banyak menganalisis sampai lemas, sampai kata tu jadi paralyzed, jadi kata tu tak dapat bergerak lah, paralyzed. Nombor 10. Nombor 11, dia tak seronok dengan proses nak mencapai azamnya itu. Proses exercise-nya, proses nak dieting ke, proses untuk membentuk diri, nak disiplinkan diri, nak cari ilmu baru. Tak seronok. Bila tak seronok, dia tak akan kekal. Nombor 11. Nombor 12, tiada kumpulan sokongan, tak ada support group yang mantap. Jadi dia patah semangat, kurang bermotivasi. Nombor 12. Tak apa berhenti nombor 13. Iaitu dia kata tu kecundang sebab terlampau dipengaruhi oleh track record. Allah, aku biasa buat azam tapi memang tak boleh. Rekod aku ni memang buruk. Jadi dia kata tu dipengaruhi, ditulari dia punya motivasinya dengan track record yang negatif. Nombor 13. Sambung lagi ni. 316 orang dalam kelas like dan share. Kalau you share dengan 10 orang dan 5 orang dapat join kita punya FB Live, you know what? You dapat pahala dari 5 orang ni. 5 orang punya pahala ni you dapat dengan tak kurang pahala mereka. Just because you like dan share, dan mereka terpanggil untuk masuk. Sebab memang FB mengurangkan, mengawal kita punya notification. Jadi sedikit sangat orang yang dapat notification. Tapi dengan awak like dan share, ramai yang dapat tahu. Awak dapat pahala, awak dapat sharing, dan awak akan membentuk sifat pemurah, tak bakhil, tak sombong, tak kedekut. Just because you share. Sharing is caring. Tu sahabat, seru dan cabar anda. Like dan share kepada paling kurang 10. You punya WhatsApp group atau 10 kawan, 10 sahabat di tempat kerja, jiran, WhatsApp group, alumni, kawan sekolah, kawan kerja, kawan memancing, kawan bowling. Tak kisahlah kawan kita. Jom sama-sama kita dapat manfaat, Alhamdulillah, So tuan nak tengok berapa orang yang dah share ni, So tuan nampak tak apa nama yang dah share 569 orang, not bad, Siti Mariam dah masuk, Jasni Aman. Jasni Aman, awak bukanlah corot, kalah sekarang, terima kasih. Tut Molin pun, orang Sabah pun dah ada, terima kasih. Fatimah Jaafar ada, Jaka Utara Sopan ada, Sifti Afsakula ada, Sayang Seri Sayang ada, siapa ni, Suryati saja dah. Sharing is caring. Puan Zainon yang setia daripada Singapura dah ada, daripada Canberra Singapura.
Fatimah Jaafar dan yang lainnya. Ya, jangan marah ya. Nur Ain Nabilah, beauty spells. Beauty spell kau. Dia beritahu pada kawan-kawan Nurani Gafur, Julena Nana, ya, Ramlah, Ida, ramai geng yang dia rujuk. Dan of course kita punya tabung korban. Baik. So sambung lagi. Nombor nombor 14. Tak apa, sebut. Ya, a new habit is formed in 40 days. Jadi itu sebabnya salah satu kajian yang Tok Abah sangat terkesima, terperanjat lah, ya. Terkejut buruk kata orang-orang, ya. Orang dulu ni 30 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas konsep terkejut beruk, ya. Ingat beruk aja terkejut, beruang pun terkejut, musang pun terkejut, baby pun terkejut. Terkejut baby kan boleh, terkejut beruk. Kenapa mesti kaitkan dengan beruk je terkejut? Tak apa, Tok Abah pun tak faham lah. Mungkin beruk tu yang paling mengancam kot, ya. Beruang kurang main, terkejut musang kan boleh, terkejut kucing. Nah, boleh terkejut beruk, ya. Okey. Beruk pandai melatah ke? Pucuk tak juga, ya. So Tok Abah dah sebut, ya. Kadang-kadang kita ni tak kekalkan selama 40 hari. Rupanya satu kajian yang Tok Abah terkejut beruk tadi tu ialah 95% manusia akan abaikan azam tahun baru selepas masuk minggu keempat, selepas 3 minggu. After 21 days, most people in the world just couldn't care less about their New Year resolution because of I don't know. So macam-macam lah faktor, ya. Just imagine, itu satu kajian yang dibuat online, ya, secara menyeluruh, besar lah dia punya sampling, dari sini sampel tu ratus ribu. Boleh pakai tak sebagai panduan, may not apply to your life, to your situation, to your community, may not apply, but ini sebagai panduan. 3 minggu je lepas. Itu sebabnya Tok Abah sebut memang tahun 85 punya knowledge, sesuatu tabiat baru terbentuk dalam 21 hari. Itu tahun 85 punya kajian yang Tok Abah masih gunakanlah masa tu. Balik daripada Amerika dengan PhD, Tok Abah mau bercakap lah kat radio, kat TV, kelas-kelas, dalam ceramah-ceramah. Kita kena amalkan selama 3 minggu untuk kekalkan jadi tabiat. Masa tu kajian itu begitulah. Tapi Tok Abah rasa tak selesa. Kaji lagi. Tengok di lapangan, tengok diri, tengok orang lain. So finally dapat hadis, ya. Lepas tu dapat pula satu pernyataan, satu hakikat, satu temuan, iaitu 40 hari, ya. Salah satu hadis yang Tok Abah rujuk, ia berbunyi, Google ya, berbunyi, barang siapa yang taat dengan perintah Allah dengan ikhlas selama 40 hari, maka akan timbul kata tu ihsan, ya, ataupun hikmah, ya, dalam dirinya melalui lidahnya. Itu salah satu, tak salah Tok Abah, hadis riwayat Abu Naim, tak salah Tok Abah, ya. Kena rujuk balik hadis tersebut. Tabayun, jangan terima bulat-bulat, tapi that was the hadis yang Tok Abah temui sebagai salah satu hujah kenapa kita kena amalkan selama 40 hari kita punya azam tu, untuk jadikan dia sebagai satu habit atau satu tabiat. Bila dia jadi tabiat, maka mudah-mudahan dia kekal dan kita akan mencapai kejayaan. Sebab mencapai azam itu ibarat larian maraton. Larian maraton tu you kena step by step, ya, continuous sampai 40 km. Artinya kena terus buat mungkin sepanjang 5-6 bulan, 7 bulan. Ini azam tahun 2022. So dia punya deadline is 31 Disember, ya, 2022. Mungkin bulan 10 dah tercapai, mungkin bulan 9, ya, mungkin 30 hari bulan 12. Gitu. Janganlah kita terus nak selesaikan. Hari ni 7 ya. 7 hari bulan Februari, awak nak selesaikan akhir bulan Februari untuk dapat kurus badan, untuk dapat exercise dengan konsisten, untuk dapat berhenti saat rokok, ya, always on time, every time. Maka larian maraton awak buat macam larian 100 meter. Penat, Syekh. Penat, bro. Ya, terbakar, bro. Burn out, bro. Gitu. Ya, artinya kita gagal kekalkan amalan atau perubahan itu menjadi tabiat dan amalkan selama 40 hari. Doa, betulkan, maintain, cari kawan, support group and so on. Nombor 14. Ya, nombor 14. Ya, itu memang praktikal. Itu
Dia punya masalah gagal kekakan perubahan jadi tabiat, iaitu gagal lakukan selama 40 hari. Doakan manusia, doakan bos, doakan majikan 40 hari, dia akan jadi tabiat awak. Ya, bangun pagi dengan senyuman. Pagi tadi Tok Abah bangun dengan senyuman. Ya, buat 40 pagi berturut-turut, ya, dengan angkat tangan dan doa menghadap kiblat. InsyaAllah akan jadi tabiat. Ya, sarapan, makan buah dahulu. 40 hari akan jadi tabiat. That's why kadang-kadang kita Ramadan dalam masuk 55 hari lagi, lebih kurang lah, ya. Ramadan kita berpuasa 1 bulan, campur 6 hari puasa 36 hari, tapi masih tak maintain kita punya tabiat yang baik dalam masa Ramadan. Why? Sebab tak cukup 40 hari kot, sebab tak cukup doa kot, sebab tak ada kawan-kawan support group kot, sebab tak jadi habit kot, whatever reason, ya. Just imagine, tak isap rokok 30 hari dalam Ramadan, masuk aja Syawal, berasap balik. Contoh, ya. Ni contoh sebenar ni. Kenapa? Mungkin tak cukup 40 hari lah. Mungkin tak cukup doa, tak cukup support group, tak cukup komitmen, tak ada pautan emosi, emotional attachment yang kuat. Aku berhenti isap rokok supaya anak-anak aku tak nampak perbuatan aku yang tak elok. Aku berhenti isap rokok supaya aku sihat untuk dapat beribadah, untuk dapat jaga anak dan tanggungjawabku sampailah mereka dewasa dan kalau aku panjang umur. Supaya aku sihat dan dapat memberi manfaat. Aku berhenti isap rokok sebab mufti-mufti satu dunia kata ianya haram. Contohlah, ya. Don't get me wrong. Baik, itu hakikatnya. Ya. Okey. So nombor 14. Ya. Nombor 15 pun Tok Abah dah ulang banyak kali dalam konteks yang berbeza. Tapi ini Tok Abah ulang balik, pengalaman lama menghantui usaha kita. So we are being, kata orang tu, reminded by our negative track record. Ya, jadi pengalaman lama menghantui usaha kita. Ya, kita nak berbuat baik pada semua orang, tapi teringat pula kisah lama yang aku tak boleh maafkan Fulan bin Fulan, aku tidak boleh maafkan Fulanah binti Fulan ini, aku tak boleh maafkan bos aku yang zalim, aku tak boleh maafkan kawan aku yang sabotaj aku sampai aku berhenti kerja. Dia matlamanya nak memaafkan semua orang sebelum tidur, salah satu sifat penghuni syurga. Tapi dia kata, pengalaman lama, ya, tragedi lama menghantui usahanya. Dan macam mana nak kikis tragedi lama ni supaya kita dapat maafkan and move on. Ya, macam move on, Ladybird move on, ya. Rupanya caranya, 1, mengaji secara jahar dapat menyah cemar, membuang kita punya trauma. Ataupun menyanyi kerana gembira. Menyanyi kerana, kata Mawi dan M. Nasir. So, dengan menyanyi, dengan mengaji secara jahar, secara bersuara, rupanya ni kajian, ya. Allah punya kuasa, Allah punya power. When you sing and you recite the Quran, verbally, secara jahar, dengan mendengarkan suara anda, walaupun tak semerdu suara Tok Abah, gurau, walaupun betul, ya. Jadi dia akan menyah cemar kita punya pengalaman pahit, tragedi lama, ataupun kita punya track record lama, ya, dapat dikikis, ditendang keluar daripada minda kita. Itu kajian terkini. Kajian terkini dengan mengaji, dengan menyanyi lagu-lagu baik-baik lah. Ya, menyanyi lagu yang memberi semangat, bukan menyanyi yang membunuh semangat, ya. Dia putus kasih. Dia putus kasih, putus tunang. Lagu yang dinyanyi, siapalah aku tanpa dirimu. Macam mana nak naikkan semangat dan nyanyi lagu macam itu, ya. Dia bergantung harap pada ex-nya. Ex dia pula Pontianak. Ni contoh yang tahu buat 2-3 hari lepas. Terkena nama filem Ex-ku Pontianak, ya. Ex-girlfriend dia Pontianak. Aku punya handsome Pontianak pun jadi girlfriend aku. Dia salah satu skrip. Tok Abah tengok dia punya iklan aja. Mana Tok Abah sempat nak tengok cerita je tu. Bukanlah, bukan sombong, tapi tak ada masa lah, kan. Ya. Pengalaman lama menghantui. Macam mana tak menghantui usaha kita, sebab ex-girlfriend dia pun Pontianak. Memang menghantui. Gurau lah, gurau. Manalah. Pontianak tu sebenarnya jin lah juga, ya.
menyerupai pontianak, jerangkung, hantu galah, hantu kom-kom, semua tu jin lah. Ya, sebab hantu tak ada dalam Quran, hantu tak sebut dalam hadis, tak ada. Hantu tak ada. Habis yang pontianak, penanggal, toyol tu, itu apa nama, makhluk jin lah tu. Dia menyerupai makhluk-makhluk ikut kita punya gambaran, bayangan. Mana ada toyol kat Amerika? Tak ada. Sebab mereka tak ada gambaran, tak ada fikir tentang toyol, maka tak wujud toyol. Ya, di Amerika. Nampak? Ya, so tak ada perkataan melatah pun dalam bahasa Inggeris, sebab mereka tak ada pengalaman melatah. Yang ada melatah siapa? Orang Melayu. Orang Melayu yang melatah. Oh pocut, oh nenek engkau. Ya, mula-mula kata orang yang mengkaji. Tok Abah bukan tak mengkaji. Mula-mula main-main, mengada-ngada. Buat-buat, akhirnya lekat. Jadi tabiat selepas berpuluh hari, beratus hari buat oh pocut. Ya, maka akhirnya dan kita cucuk orang yang melatah sampai dia melatah, hukumnya berdosa, kata ulama yang Tok Abah rujuk. Apa hukumnya kita gurau dengan kawan, kita cucuk geletik dia sampai dia melatah-latah, mencarut, ambil pisau baling orang, ya, sampai kadang terjah cermin sampai luka. Apa hukumnya Ustaz? Berdosa. Ustaz tak fikir panjang pun, berdosa. Ya, bila kita melakukan sesuatu membahayakan orang lain, menyebabkan dia malu, menyebabkan dia mencarut, apa tak dosanya? Ada kawan seorang tu kena cucuk je, kena geletik je, dia terekamnya dinding, cermin sampai luka parah. Tak berdosa ke? Dan bila rupanya ikut kajian, bila kita geletik orang sebab dia kata tu melatah, maka penyakit melatahnya makin parah. Agak-agak berdosa tak? Dia kan orang makin parah dia punya masalah, berdosa. Bukan kita nak bagi hukum, bukan kita nak menghukum, tapi inilah hakikatnya yang ramai orang kena terlepas pandang. Seronok, ketawa, enjoy satu pejabat, satu grup, ya, satu kelas, sebab cucuk geletik buat dia melatah, ya, bercakap yang bukan-bukan, sampai menari-nari, ya, sampai baling orang. Tok Abah sedih sangat tau. Tok Abah sedih sangat. Biasanya dia akan cakap benda yang kotor, mencagut. Anu mak kau. Allah, sedihnya. Dan orang lain pun senyum, ketawa, cucuk lagi pula tu. Dan Tok Abah kalau nampak je orang geletik kawan yang melatah, Tok Abah kata, maaf. Tok Abah kena pesan, awak berdosa. Bukan Tok Abah nak bagi hukum, tapi itulah yang hakikatnya. Tanya ulama. Ulama mana pun dia tanya, jawapannya insya-Allah tak lari. Kalau kita menyebabkan orang melatah, yang mencarut ataupun menari-nari sampai, yalah, penat tahu. Ada orang tu melatah sampai setengah jam. Tok Abah pernah tengok masa Tok Abah kecil-kecil dulu kan. Kesian, orang seronok jadikan dia sebagai social jester. Dalam kenduri ke apa, dia lah yang kena kacau. Kesian, orang ketawa-ketawa, menari-nari. Kesiannya. Tok Abah masa tu tak tahu nak kata apalah. Senyum-senyum juga, tapi sedih. Tengok makcik orang tua, ya, menjoget-joget, kadang sampai tolong dia kain sama. Allah, sedihnya. Please guys, jangan geletik, cucuk, ya, buat orang terperanjat sampai dia melatah. Please, ya. Berdosa, kata ustaz yang Tok Abah tanya, ya, 2-3 orang yang Tok Abah tanya, hukumnya berdosa, dia kata. Dan pakar perubatan ataupun psikologi yang Tok Abah tanya, apa kesannya kalau orang tu geletik lagi orang melatah, makin parah, makin serius, makin lekat dia punya habit melatah itu. Dan melatah is not a joke. Dia time consuming, dia energy consuming, emotional consuming, banyak perkara yang kesian, ya. Tapi yang sedih, dia memerlukan diri, ya, kadang-kadang memerlukan bangsa, memerlukan agama. Ya, kebetulan yang melatah tu banyak orang Islam, tak memerlukan agama ke? Ya, dan masa melatah tu mencarut-carut, tak memerlukan agama ke? Fikirlah kawan, guys, fikirlah. Ya, stop it, ya, stop it. Tok Abah memang serius tentang ni, sebab Tok Abah selalu tengok orang happy. Ya, kawan-kawan sekerja, kawan-kawan baik ni, seronok geletik, cucuk orang yang melatah. It's not a joke. Alright? Okay. Pengalaman lama menghantui usaha. Ya, pengalaman lama menghantui usaha untuk mencari matlamat. Apatah lagi kalau ex awak Pontianak. Lawak bodoh. Ya, 15. Nombor 16. Kenapa kita punya azam tahun baru terbantut? Tok Abah tengok dan kaji dan tengok dan kaji dan perhatikan dan membuat pemantauan di lapangan. Ini Tok Abah punya counselling session. Tok Abah dapati orang yang gagal mencapai matlamat tahun baru, antara lain ialah sifat yang suka prokrastinate, bertangguh-tangguh. Nantilah.
Don't say apa namanya later. Don't say later, because later sometime never come. Itu kata orang yang bijak pandai. Jangan kata sebentar ya. Takut-takut yang sebentar itu tak datang. Awak mati, awak terlupa, awak tak buat langsung. Don't say later, because later may never come. Faham ke faham? Faham. Salah satu sifat orang gagal bertangguh-tangguh. Dan ini kajian tu Abah. Kajian tu dalam tiap-tiap sesi. Anak saya ni suka bertangguh-tangguh, susah nak buat keputusan. Anak saya ni memang kalau suruh kena 13 kali baru bergerak. Anak saya ni, mak bertanya, ayah bertanya, tu Abah buat kajian sejak 35 tahun yang lepas. Tu Abah akan tanya, ni anak nombor berapa? Dia kadang-kadang anak sulung, kadang anak nombor 2, kadang anak nombor last, macam-macam. So di situ tak abat sebarang rumusan. Kadang-kadang Tok Abah tanya, adakah masa awak mengandungkan anak yang bertangguh-tangguh ini, awak dalam keadaan yang dilema yang sering bertangguh-tangguh? Ramai ibu kata, lah, masa tu saya tengah gini, masa tu saya tengah dalam persimpangan jalan, masa tu saya tengah crack. So maka Tok Abah pun buat rumusan based on that thousands of observation, the maternal impression, emosi, pemikiran, fokus mak yang sedang mengandung. Mungkin Allah punya kuasa mempengaruhi baby yang dikandung. So Tok Abah dapat tu. Dan bila dah dapat puncanya, dapatlah solusinya. Lepas tu Tok Abah buat kajian. Ini cantik Ini kajian. Jangan pula awak jadi taksub dan kata tu jadi khurafat, syirik, benda yang bukan-bukan. Tok Abah tak masuk campur Tapi kajian Tok Abah menunjukkan bahawa ini cantik mereka yang lahir antara 18 hingga 23. Mulalah dia Fadlah Kamsah ni dengan dia punya meramal-ramal, tak ada ramal. Tok Abah buat kajian. Nabi dilahirkan 20 April. Nabi yang mulia, manusia maksum, kekasih Allah, lahir 20 April. Itu tak banyak kontroversi, tak ada khilaf. Ramai sangat sejarawan kata 20th April tu memang sahih. Tapi yang tak sahih, yang ada kontroversi lah 12 Rabiul Awal. Ada kata 9, ada kata 8, ada 12, ada kata itu mungkin tidak ada kontroversi. Tapi majoriti kata 12 Rabiul Awal. Birthday Rasulullah SAW. Dan Tok Abah lihat 20 April. Dan Nabi SAW pula jenis insan yang ada dua peribadi yang agak unik. Contoh, Nabi suka bersendirian, beruzlah, berkhalwat di Gua Hira seorang-seorang. Nabi sentiasa berjemaah. Dia suka sendirian, dia suka berjemaah. Ada dua sifat yang berlawanan. Nabi buat apa pun pantas, berjalan pantas, bekerja cepat, tak bertangguh. Sampai Nabi kata, ada 3 perkara yang disegerakan. Pertama, masuk solat, masuk waktu. Kedua, ada orang meninggal jenazah, sesegerakan. Anak yang dah cukup umur, yang dah layak berumah tangga, segera nikahkan. Jadi nampak, tidak bertangguh-tangguh. Jadi Nabi suruh kita tidak bertangguh-tangguh pada perkara-perkara yang baik. Jadi Tok Abah tengok Nabi SAW ada 2 sifat. Sebab mungkin dipengaruhi oleh lahir 20 bulan April. Jadi buat Tok Abah kaji lah. Based on that fenomena, Tok Abah buat kaji. 40 tahun kau. Dan memang Tok Abah nampak dia punya julat 18 hingga 23. Orang yang sering dilema. Anak, mak bapak, pekerja, bos, since have berdilema. Tak apa. Apa yang berlaku tu ada dia punya hikmah. Sebab Nabi memberikan satu solusi yang sangat cantik. Takkan rugi orang bermusyarat. Jadi kalau ada dilema, bermusyarat. Bila kita bermusyarat, Allah akan bagi ilham ataupun solusi ataupun inspirasi yang tidak akan dapat kalau tidak bermusyarat. Takkan rugi orang bermusyarat. Ada hikmahnya. Dan takkan menyesal orang istikharah. Susah sangat nak buat pilihan, istikharah. Nampak tak? Because kita jenis yang dilema, yang Tok Abah termkan sebagai makhluk dua alam. You are in the twilight zone. Makhluk dua alam. Untuk kita mudah faham, ada 2 sifat, 2 personality. Macam split personality. Macam, tapi bukan. Jadi rupanya menyebabkan kita bertangguh-tangguh sebab bukan malas. Bukan tak pandai, tapi susah nak buat keputusan untuk segera bertindak. Aku nak A ke B, nak jalan A ke jalan B. Aku nak kerjaya sebagai guru ke sebagai influencer, sebagai teknologis, sebagai pendakwah ke sebagai
Pendakwah bebas ke pendakwah yang makan gaji? Dia tak pasti. Jadi itu sebabnya biasanya Allah akan temukan kumpulan sokongan yang dapat membantu ataupun pasangan yang tegas, yang tetap pendirian, yang dapat membantu orang ini untuk membuat keputusan dengan segera tanpa banyak bertangguh-tangguh. Sebab procrastinate atau bertangguh-tangguh ini takut-takut akan menggagalkan sebarang matlamat hidup anda. Memanglah salah satu benda yang membuat kita bertangguh-tangguh dan tak pasti, tak khusyuk, tak fokus ialah gangguan syaitan. Tapi jangan salahkan setan untuk semua kesilapan kelemahan anda. Because we should be stronger than the setan. We should be stronger than the setan. Otherwise, we are jadi mangsa setan. Sikit-sikit, ni bukan aku nak mencuri ni, aku bukan nak tinggalkan solat. Tapi dah ada setan, dah kacau, dah ganggu, aku tewas. Apa nak buat? Dah nasib. Dia jadikan alasan. Boleh jawab ke kat malaikat masa kat kubur nanti? Bila kita ditanya tentang solat kita. Contoh, nombor 16. Tu sebelum kita sambung, tuan nak ingatkan balik. Kita punya program pagi ini dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman sehat berkhasiat, minuman lazat yang berkhasiat, diformulasikan dengan sayang, dinikmati dengan riang ria, gembira. Dan program kita dibawakan oleh webinar yang Tok Abang excited nak kongsi pada 23 Februari. Dah ramai yang mendaftar. Beratus yang bertanya. Tapi dia kata tunggulah sebab program ni Tok Abang buat hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Sebab Tok Abang nak para majikan bertanggungjawab menghantar sponsor pekerja mereka untuk datang program ini. Yang Tok Abang minta kalau boleh nak bayar sendiri boleh sebab kosnya mahal sikit daripada biasalah, RM69. So program lain Tok Abang charge RM30. Tapi kali ini 69 sebab dia punya kandungannya berat, ilmunya mantap, dia punya kajian-kajiannya pun memang kata orang tu autentik insya-Allah. So dan track record dia sudah banyak sangat testimonial yang mengaku ianya membawa kebaikan dan berkesan bila diamalkan dengan istiqamah. So RM69 per pack. So Tok Abang minta head of department, human resource punya manager, send your staff to Tok Abang punya webinar. InsyaAllah berbaloi. Program bagaimana nak meningkatkan motivasi dan keseronokan bekerja. How to boost your motivation and the joy of work. Tok Abang pernah dicabar oleh seorang peserta manager. Gaji dia besar. Masa tu ni tahun 80-an kau, gaji dia dah 10,000. 10,000 tahun 80-an macam 30-40 ribu sekarang lah. Besar tak besar? Besar. Because the purchasing power is high. Jadi kata, Dr. Fazila, I don't quite agree with your title of your program lah. Where got joy of work? And how can you enjoy work? Work you cannot enjoy lah. Work you got to do lah. Dia kata ni seorang sahabat saya orang Cina. So enjoy bila kita minum-minum petang-petang ke, cuti weekend ke, kita makan sama family, kita holiday ke, barulah enjoy. Work is not enjoy. So why you put your program as the joy of work? I don't agree lah. Kata, Mr. Lim, bukan nama sebenar. Can you ask me the same question later? And about 12 o'clock. Now it's only 9:15. Baru start 15 minit. Program tu. Pukul 12. Yes, Mr. Lim, your question just now, can you repeat? Dia bangun, dia senyum. Thank you lah, Dr. Fazila. Thank you. Sorry no need to ask lah. I got the answer already. Yes, we must enjoy work lah. Otherwise, we stupid lah, not enjoy work. Because we work for 8, 9, 10 hours. We sleep for 8 hours. So, our working hours is more than our sleeping hours. And half our waking life is working. So, we are ridiculous and foolish if we are not happy. And you mentioned the proof in the research that when you are happy, you can produce your best. Then you are less stressful, less susah mau dapat sakit, kita sehat, barulah enjoy hidup. Pandai Mr. Lim. Thank you, sir. Sebab dia kata, mana kerja boleh enjoy? Mengapiklah. Kerja lah. Serius. Mana boleh. Awak suka main bola. Kerja awak sebagai pemain bola. Enjoy tak? Tanya Tok T. Tok T suka menyanyi contohlah. Tok Abang tengok Tok T berlakon dalam sepatu reunion. Tok T kata, terima kasih lah, minta maaf lah. Tok T cuba-cuba berlakon, diajar oleh Jeb dan kawan-kawannya. Mudah-mudahan enjoy. Tok Abang tengok, enjoy juga.
Tok T berlakon. Tok T berlakon serius lah. Ya, tapi seronok lah. Ya. Tok Abah tengok ujung-ujung je, sikit je. Dalam 5-6 minit. Tok Abah nampak. Ya. Orang yang suka menyanyi. Ya, dia seronok tak menyanyi? Of course lah seronok. Baru dah dapat. Itu yang hasrat dia, emosi dia. Dia punya penghayatan, kata Ramli MS. Datuk Ramli kata, awak menyanyi, tapi awak tak sampailah kat saya, dia kata. Sebab awak punya penghayatan tak sampai kat saya. Padahal Tok Abah yang bukanlah buta telinga, yang artinya Tok Abah dengar bagus, dia nyanyi sedap. Tapi kita orang jahil, ya, rupanya tak sampai penghayatan. Tapi betul, kalau orang yang menyanyi dengan penuh penghayatan, kita naiklah bulu roma, ya. Bulu roma kita pun goosebump, merinding, kata bahasa Indonesia, merinding. Sampai seram-seram kalau menyanyi dengan penuh penghayatan. Tumpahnya lagu Pontianak. Takkan lagu Pontianak boleh merinding, ya. Ex-girlfriendku Pontianak. Tok Abah masih tak boleh get over then drama tu. Ex-ku Pontianak. Alah, mengarut. Ya, kalau kita baca doa bismillah nak keluar rumah, baca ayat kursi, Pontianak pun tak dekat lah. InsyaAllah. Macam mana girlfriend dia Pontianak. Okay. Alright. Okay, so sifat yang suka bertangguh-tangguh, mudah-mudahan kita dapat atasi, ya. You must enjoy. Sifat yang suka bertangguh-tangguh. 16. Ya. So, ingat balik webinar Tok Abah pada 23 Februari ialah hari Selasa pukul 10 pagi sampai schedule 2 jam, tapi Tok Abah akan lajakkan bonus extra 1 hour dengan sesi soal jawab dan extra tip. Biasanya kita berhenti jam 1. Pernah jam 1.30. Pernah sampai 1.45. Sampai lapau lah, ya. So, tapi sebab banyak sangat enjoy, sangat seronok, sangat banyak soalan yang sangat bagus, maka Tok Abah pun layan. Kita layan dan kita bagi sampai 1.45. Lepas tu berhenti pukul 12. So, no problem. Tarikh janji temu kita pada 23 Februari, hari Selasa pukul 10 pagi. Kenapa hari kerja? Tok Abah nak minta majikan tauke awak hantar anda ke program Tok Abah, ya. Sebab this is good for in-service training, on the job training. Sebab untuk kebaikan organisasi. Of course anda akan benefit, rumah tangga akan benefit, hidup awak akan mudah-mudahan berubah bila anda amalkan apa yang kita sarankan. Tapi kesan sampingannya, produktiviti dan kelangsungan organisasi akan meningkat, insya-Allah. So Tok Abah seru pada semua majikan, tolong hantar you punya staff ke webinar Tok Abah, motivasi dan keseronokan pekerja, yang dia punya modul asal Tok Abah cipta, Tok Abah bentuk 30 tahun yang lepas, tapi maklumatnya banyak yang sangat baru. Malam tadi pun Tok Abah repair lagi. Bagaimana nak membentuk legacy dalam kerjaya. Malam tadi punya nota Tok Abah dapat berapa tips, ya? Lebih kurang 25 tips, 25 petua nak membentuk legacy. Sebab anak Tok Abah pesan kat Tok Abah, anak pesan kat kita, bah, kalau kita kerja ikut SOP, kita akan jadi pekerja yang mahir, bah. Kata yes, if we follow the procedures, we become a skillful worker. Tapi bah, kalau kita kerja untuk dapat kepuasan hati, bah, kita akan jadi legend, bah. Kita akan tinggalkan legacy. Tinggalkan legacy means sebagai seorang pemimpin. Ini pihak JAKIM menyuruh Tok Abah, tak salah Tok Abah minggu ni lah, ya, minggu ni, ya, middle of the week, Rabu tak salah Tok Abah ada program dengan JAKIM, Rabu ke Khamis, dengan pemimpin-pemimpin JAKIM, ya, iaitu pemimpin super, ya, membentuk legacy dalam organisasi. Tok Abah pun dah buat kajian ni lama, tapi malam tadi cari how to create legacy in leadership. Tok Abah rujuk malam tadi daripada pukul 10.30 sampai pukul 12. Tok Abah cari jumpa banyak poin yang banyak Tok Abah dah tahu, tapi dapat poin-poin baru. Bagaimana nak bentuk legacy. Salah satu itulah kerja dengan dapat kepuasan hati. And you must understand your true calling. Faham, kenal diri. Kenapa Allah cipta aku? Untuk apa? Itu soalan yang Tok Abah tanya pada tahun 79 kepada dekan Tok Abah, ya, my head of my director di PPPL. Prof, kenapa Tuhan cipta saya? Adakah nak jadi pensyarah sampai pencen atau apa? Masa tu Profesor Sulaiman Yassin, kita punya dekan, pandang Tok Abah, I cannot answer you, I cannot help you there. I cannot help you there, kata beliau sambil tersenyum. Tapi senyuman dia penuh bermakna. Mungkin dia pun sendiri bertanya soalan yang sama. Mungkin dia pun tanya soalan yang sama. Apakah true calling? Kenapa Allah cipta kita? What is your true calling? Ya,
Adakah Tok Abah patutnya jadi seorang penyanyi? Atau pemain bola? Tak. Pemain bola tidaklah, sebab dia bukannya kaki bangku, tangan bangku, semua bangku lah. Ya? Tok Abah boleh main lah sikit-sikit. Bukan main bola lah ya. Main hoki pernah. Ya? Main rugby selalu. Ya? Main golf ada. Ya? Main tenis boleh tahan. Ya? Adalah masa muda-muda dulu tu memang suka game lah. Ya, akan main game tetap petang pun jogging. Jogging tetap petang masa muda, sampailah umur dewasa pun, umur tua pun masih berjalan. Tok Abah stop banyak exercise umur 60 kot. Sebab lutut banyak masalah, tapi masihlah sikit-sikit yang terlarat. Sekarang dukung cucu sebagai exercise. Ya. I remember mendiang George Burns. Masa tu umur dia 90 tahun. Dia stand up comedian. Mr. Burns, what is your constant exercise? Dia sambil isap curut tu. Umur 90 masih isap curut. My constant exercise is breathing. Orang satu dewan ketawa. Aku punya exercise riadah ialah bernafas. Umur 90 masih sehat, masih hidup. So George Burns ya. Itu Tok Abah ingat lagi. Tok Abah tuntun masa umur Tok Abah masa itu 30 tahun kot. Ya. That was about 40 years ago. Ya. Alright. Okay, come ya, Tok Abah webinar pada 23 Februari. Tok Abah excited sangat ya. So staff tak payahlah guling-guling menangis depan bos. Bos cakap aja, Tok Abah nak buat program motivasi dan kesukaan bekerja, tingkat productivity dan performance at the workplace ya. InsyaAllah dia akan siapa nak buat program ni? Fadilah Kamsah. Okey, Fadilah Kamsah okey. InsyaAllah ya. Dia biasanya banyak benda yang tips yang berguna insyaAllah. Ya. Okey. So come ya. Dan of course program kita hari ini dibawakan oleh Tabung Korban. Jangan lupa menabung untuk melakukan ibadah korban di negara kita ataupun akikah insyaAllah. Okay. Dia nak wrap up in a few minutes, 5 minutes. Apa lagi? Tu nombor 17. Kenapa matlamat kita ni ataupun azam kita terbantut, terbengkalai? Tiada pautan emosi kepada azam. Itu Tok Abah dah sebut sebenarnya ya. There is no emotional attachment to the azam. Ya, jangan kita. Kebanyakan orang mudah berkorban, mudah mencapai azam yang dikaitkan dengan orang lain, dengan anak-anaknya, dengan pasangannya, dengan keluarganya, dengan agamanya. Ada orang sanggup berkorban apa saja demi agama. Jadi dia punya emotional attachment dengan agama. Dan Tok Abah pernah buat kajian 30 tahun yang lepas. Apakah prioriti kehidupan manusia di Malaysia? Ikut dia punya frekuensi jawapan. Nombor 1, agama, keluarga, kesihatan, ilmu, aset, ya, hobi, ya, dan sebagainya lah. Tu Tok Abah ada 13. Yang nombor 13 apa? Saya sebenarnya dalam hidup ni nak cari keseimbangan. The balance in life. Tu nombor 13. Jadi Tok Abah buat kajian. So apa yang Tok Abah cakap mesti biasanya berasaskan kepada kajian. Tapi kata pakar-pakar, if you want to become a legacy, a legend. Ni malam tadi punya penuan ya. Dia kata, di samping gunakan fakta dan data, awak kena pakai gerak batin. Itu yang Tok Abah belajar malam tadi. Tok Abah seronok tu. Because Tok Abah banyak bertindak ikut gerak batin. Of course, Tok Abah orang sains. Kita bertindak ikut fakta, data-data, ya, bukti-bukti, hujah yang nyata. Tapi jangan lupa gerak batin. Intuition, gerak batin yang Allah berikan. That's why istikharah akan membantu. Gitu. And that was malam tadi punya penemuan. Make me sleep quite soundly. Tok Abah baging pukul 2 suku. Lebih kurang 2.30 dah belayar. Pukul 6 dah dengar alarm clock. So Alhamdulillah. Yeah. Okay. Nombor 17. Nombor 18. Ini pun Tok Abah sedih. Biasa jumpa ni. Kenapa awak rasa awak tak berjaya? Sebenarnya beginilah Tok Abah kata orang yang Tok Abah tanya ni. Ni sesi counselling. Sebenarnya saya ni rasa saya tak layak lah untuk berjaya. Yalah, saya ni banyak dosa. Saya ni pernah melawan mak bapak saya. Jadi saya rasa saya tak layak untuk berjaya. Saya tak layak untuk bahagia. Saya tak layak untuk berjaya. Sebab saya ni, macam mana nak berjaya kalau dia rasa dia tak layak? Ni Tok Abah jumpa ni. Dan rupanya ni berkaitan dengan sabda Rasul SAW, mafhumnya. Allah, dah berpuluh ribu kali Tok Abah sebut. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jadi kalau awak rasa awak tak layak untuk berjaya, mana mungkin awak berjaya? Bila Tok Abah 2 hari lepas bagi motivasi kepada para pelajar untuk exam. Ya, pertamanya betulkan kepala. Kalau kamu yakin kamu sederhana, kamu
agak mustahil nak jadi orang cemerlang. Kenapa pula mustahil? Sebab Nabi bersabda mafhumnya, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Awak sangka awak tak cemerlang, awak sangka awak tak pandai, awak sangka awak sederhana, awak sangka awak memang lemah fizik, awak sangka awak memang lemah matematik. Ni ramai pelajar ni, ya, yang begitu, maka dia akan ada masalah. So, tukar dengan matematik senang kalau aku tahu caranya dan formulanya. Fizik senang kalau aku tahu kaedah belajar fizik. Kalau aku tanya kepada guru fizikku, ya, kalau aku tanya secara kumpulan. Atau bagi hint how to overcome the problem. Nampak? So, tu sebabnya Tok Abah dulu ada masalah dengan biochemistry masa kat universiti tahun 2. Ya, Tok Abah ada masalah. Macam mana si Radhi ni cukup skor? Tok Abah okey lah lulus tapi tak skor. Macam mana dia ni pandai? Rupanya ada strategi, ada teknik. So, Tok Abah tanya dengan, nama pensyarahnya lah Puan Farida. Segarang-garang lecturer. Tapi Tok Abah budak handsome. Mana takutnya pun. So, no problem lah. Orang pandai tak mengaku pandai. Orang gila tak mengaku gila. Orang handsome tak mengaku handsome. Faham tak faham? Faham ya? So, kalau Tok Abah kata Tok Abah handsome tu, faham lah. Orang handsome tak pernah mengaku handsome. Sebab orang gila pun tak mengaku gila. Kalau tak faham, ada orang tanya kat kenduri kahwin. Tok Mak ada sebelah. Tapi mungkin Tok Mak tak dengar. Seorang wanita yang Tok Abah kenal jugalah. Dr. Fazilah, I think you are a motivator yang tak ada self-confident. Tok Abah pun terkesima juga dengan kata-kata tu. Ni kat majlis kahwin ni, orang wedding. Kenapa you kata begitu? Sebab you selalu mengaku you handsome. Ya, you mengaku you handsome. That means you tak ada self-confidence. Sebab orang yang mengaku ni, Tok Abah pun pandang. Dalam hati Tok Abah kata, kau ni kenapa bongok? Dalam hati. Kenapa bongok sangat? Ya Allah. Dalam hati tak berdosa tahu. Ya Allah. Dia tak tahu mana serius, mana gurau. Ya. Tak pernah Zul Arifin mengaku dia handsome lah. Saya ni handsome. Tak ada. Tok Abah tak akan cakap pada orang, Tok Abah ni pandai. Tak ada. Tok Abah ni banyak pengalaman. Tak ada. I am a motivator. Tak. Tapi I will tell people, I am an inspirer. I try to inspire people. I am not a motivator. Yeah. The people got to motivate themselves. Itu Tok Abah cakap. Jadi orang gila tak mengaku gila. Orang pandai takkan mengaku pandai. Orang handsome biasanya tak mengaku handsome. Kecuali dalam lagu. Pandai, aku pandai menyanyi. Itu lagu. Ya. Ya. Apa nama? Ikut macam saya, lagu-lagu ikut macam saya, ya, itu lagu, ya. Kalau lagu adalah itu sebagai satu kata tu tamsil, satu ibrah, ya. Okey, nombor 18, rasa tak layak untuk berjaya. So Tok Abah tak respon kepada wanita yang komen, you ni tak confident ke, ya, sampai terpaksa mengaku you handsome. Tok Abah pandang dia, Tok Abah senyum, tapi Tok Abah ketawa kuat sikit. Thank you for the comment. Itu saja Tok Abah ambil lauk. Extra lauk sebab gembira dengan komen yang tak berapa ialah nak kata bongok jugalah, ya. Tak mengatur orang sebab you tak tahu siapa pun cakap pun. Ya. Ada cara umum dia kata awak ni tak ada self confidence sebab mengaku awak handsome. Alah, orang yang tak handsome mengaku handsome tu gurau lah. Come on guys. 18. Rasa tak layak untuk berjaya. Last untuk hari ni. Dahaga dah tekak. Dia kata, it is lonely to be on the top, you know. That's why I don't want to be on the top because I am a social animal. I am a social person. Awak kalau berjaya, awak sendirian. Sebab kalau ke atas tu awak jadi chairman, jadi champion, jadi ketua pengarah, awak seorang tau. Dan saya tak sanggup bersendirian. Dia punya sebab tak nak berjaya. Takut bersendirian bila berada di atas. Padahal semua orang akan kata, see you at the top. See you at the top. Itu sebabnya Tok Abah punya solusi ialah, kalau kamu nak berjaya, bantu ramai kawan untuk berjaya, awak akan ramai kawan walaupun di atas. Barang siapa yang bantu orang lain untuk berjaya, InsyaAllah dia akan berjaya dan ramai kawan di atas. You have many friends at the top. Because you help many people to go to the top together with you. Ini based on the hadis, mafhumnya. Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Kita bantu ramai orang untuk berjaya, InsyaAllah kita berjaya dan ramai kawan sama-sama berjaya. Kalau kamu nak kaya, yes, just give asset,
bantu ramai orang untuk kaya, insya-Allah kamu akan kaya. Itu sebabnya ada seorang semalam komen, tak apa pun terus komen balik. Oh, kita ni bukan kedekut, tapi kita menyimpan. Sebab bila kita susah, saya bukannya tak nak sedekah, tapi saya kena menyimpan dan berjimat. Sebab kalau susah, siapa nak tolong kita? Dia punya komen. Tak apa pun komen balik. Ini janji Allah, Tuhan, janji Allah. Tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Dan bila kita bersedekah, Allah akan buka pintu rezeki. Malahan ada maksud ayat Quran. Ya, sekiranya orang tu dah mati, dia akan berdoa untuk hidup balik sebentar. Untuk apa? Untuk bersedekah. Jadi jangan kata, you ni bukannya kedekut tapi nak simpan untuk masa susah. Ya, padahal dengan bersedekah, awak membuka pintu-pintu kehebatan dan rezeki. Jadi dia masih gunakan logik. Ni macam tak apa lah gunakan sains. Orang-orang sains ni pakai logik. Aku bagi sedekah, lari bajet. Padahal, ya, wahai Ali, kau bagi satu dengan ikhlas, Allah bagi balik 10 kali ganda. Nabi pesan pada Ali radhiyallahu anhu. Dan ini memang banyak pembuktian yang Tok Abah dah nampak dan Tok Abah yakin. That's why, ya, Tok Abah walaupun tak banyak mana aset, tapi akan bersedekah dan bersedekah dan bersedekah dan bersedekah sampai mati. Sebab itu pun, ya, yang akan didambakan oleh orang yang bila dah mati pun dia nak bersedekah. Ya, bila dah mati untuk dia tahu fadilat bersedekah, insya-Allah. Okey, itu dia. Ya, nombor 19, takut bersendirian jika berjaya. So esok kita akan sambung nombor 20 sampai nombor 25. Last tomorrow ya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. So Tok Abah, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat bertugas, selamat bercuti. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana cucu Tok Abah mana?